disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang menonton. Mohon kalian subscribe, like dan share kepada umum supaya kisah-kisah seram yang disampaikan membawa manfaat dan pengajaran kepada semua saudara-saudara kita yang lainnya. Untuk kisah seram alam jin kali ini, aku akan kongsikan penceritaan pengalaman daripada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi nama panggilan Yin. Kejadian yang diceritakan kepada aku ni dialami, dihantui, berlaku di depan mata beliau dan rakan-rakan beliau pada ketika mereka masih lagi menuntut belajar di salah sebuah universiti tempatan di negeri Perlis. Sekiranya kalian yang mendengar adalah salah seorang yang pernah atau tinggal di kawasan-kawasan yang aku akan ceritakan sebentar lagi, maka pasti kalian tahu sama ada ianya benar-benar kawasan jin bertandang ataupun tidak sama sekali. Secara jujurnya, aku percaya apa yang diceritakan kepada aku, tapi buat kalian terpulanglah. Kalian boleh anggap ianya hanya satu hiburan kisah seram semata-mata. Tanpa membuang masa, kita teruskan kisah seram alam jin dengan kisah penunggu puaka Kota Kayang dan Timataso, negeri Perlis. Ini bawa kali pertama lah ni. Itu time first time lah tu. Time tu duduk kat Wang Ulu tu, Wang Ulu kan. Nak makan apa mereka selalu makan lambat. Nampak macam berbola api ni atas. Kisah ni bermula dan berlaku pada tahun 2012 sehingga 2015, yang mana karakter ataupun individu yang terlibat secara langsung dalam kejadian ni adalah seramai 6 orang semuanya, iaitu Yin, Ati, Mus, Pak Lah dan 2 orang lagi yang tidak dimaklumkan kepada aku namanya. Mereka ni sambung pengajian di salah sebuah universiti di negeri Perlis. Aku nak kalian semua tahu aku nak semua tahu bahawa aku takkan sebut nama universiti tempatan tersebut kerana yang benar-benar berpuaka dan berpenunggu adalah di jalan yang aku akan dedahkan, iaitu jalan di Kota Kayang dan juga jalan di Timataso, benar-benar berpenunggu dan berpuaka. Kedua-dua jalan ni memang saling berhubung kait disebabkan pelajar-pelajar yang menuntut di universiti berkenaan akan sering mengguna pakai kedua-dua jalan ni sebagai jalan pintas ataupun jalan shortcut untuk pergi dan balik ke kediaman masing-masing. Aku dedahkan dahulu penunggu puaka di Kota Kayang. Secara jujurnya, aku tak pernah sampai maupun lalu di kawasan yang dimaksudkan ni. Akan tetapi, ini adalah gambar yang aku ambil dari Google Maps daripada apa yang aku lihat persekitaran, struktur jalan, environment sekeliling. Jalan di Kota Kayang ni memang jelas ianya adalah salah satu asbab yang memang diminati, didiami, malah tempat kegemaran makhluk-makhluk jin ni menjadikan kawasan ini tempat tinggal dan tempat bermain. Di tengah-tengah jalan yang sunyi Kota Kayang ni juga ada satu tempat yang disahkan puaka dan keras, iaitu Muzium Kota Kayang. Wallahualam. Aku heran juga kenapa perlu buat muzium di kawasan tempat berkenaan. Mungkin ada sejarahnya yang kita tak tahu. Nak dijadikan cerita, dalam tahun 2012,
Yin dan kawan-kawannya ditempatkan di tempat kediaman, kolej kediaman Wang Hulu. Jadi kalau mereka ni nak ke universiti, mereka akan ulang-alik lah dari kolej kediaman Wang Hulu ke universiti tempatan yang aku rasakan tu lah. Satu hari, Yin dan kawannya Atik keluar makan lebih awal dari waktu kebiasaan sebab mereka ni memang selalunya makan lewat. Tapi hari tu mereka keluar makan awal pula. Weh korang, jom makan jom. Lapar tu. Aku perut lapar lah. Awal lagi Yin. Tunggulah malam nantilah kita pergi makan. Jomlah doh, kita makan jom. Dekat Pekan Kuala Perlis. Lapar ni, jom lah. Malam lah Yin, awal lagi ni. Sekejap, aku tengah main game ni. Atik, jom Tik, teman aku Tik makan Tik kat Pekan Kuala Perlis. Okey. Aku aja. Jom. Tapi naik motor modified hang lah. Boleh? Maka Yin dan Atik petang tu pergilah ke Pekan Kuala Perlis daripada kolej kediaman Wang Hulu. Naik motor si Yin ni lah. Katanya motor dia memang dah modified laju. Waktu tu katanya. Sedang mereka makan malam, mereka tak sedar tau, jam di tangan sudah menunjukkan jam 8 malam. Yin, dah 8 malam ni. Jom balik jom. Ya ke? Jom laki-laki. Diorang berdua ni dah balik ke kolej kediaman Wang Hulu dengan ambil jalan pintas, jalan shortcut dengan melalui jalan Datuk Ali yang terletak di kawasan Kota Kayang. Jalan di kawasan Kota Kayang ni, untuk pengetahuan kalian, kalau waktu malam, memang kalau boleh penduduk setempat asal akan elakkan dari melalui Kota Kayang ni. Sanggup ambil jalan jauh daripada jalan pintas lalu kawasan Kota Kayang ni. Tapi tidak pula dengan si Yin dan Atik ni. Sedang si Yin ni bawa motor dengan laju. Tik. Weh, apa tu Tik? Mana? Tu. Apa tu doh? Ada mercun lah. Tapi lain macam tu mercun tu. Mereka berdua ni nampak dari jauh ada seakan-akan macam mercun. Jarak benda yang mercun tu daripada mereka berdua ni dalam anggaran 300 meter macam tu. Di tengah-tengah kawasan yang berhutan. Tapi peliknya, pergerakan mercun tu seakan-akan sangat perlahan tau. Menuju daripada bawah ke atas macam tu. Ya? Menuju daripada bawah ke atas macam tu. Tu bukan mercun tu. Bukan mercun tu. Diam. Yin, buat tak tahu Yin. Buat tak nampak. Jalan. Apa yang mereka nampak yang disangkakan mercun tu, tiba-tiba dalam ketinggian 30 macam tu, baru nampak dengan jelas. Rupa-rupanya bukan mercun, tetapi berbola api dalam pergerakan yang berlegar-legar, berpusing-pusing dalam tempat yang sama dan juga dalam ketinggian 30 meter yang sama tau, macam ni. Masa tu Yin dan Atik memang terus diam, tak cakap langsung, senyap je atas motor tu, teruskan perjalanan tanpa tengok berbola api tu. Kemudian dan tiba-tiba Yin. Kenapa Tik? Kenapa? Laju Yin. Laju. Kamu ni dah kenapa? Allahu Akbar. Atik yang mula-mula tegur si Yin ni, dia nampak dulu. Kemudian masa Yin ni toleh, baru dia tahu penyebab utama kenapa kawan dia Atik ni minta dia laju. Sebab kat tepi motor sebelah kanan, betul-betul setentang berhampiran dengan tayar belakang, diorang nampak dengan jelas ada susuk tubuh berkain putih sedang merangkak sama laju dan statik dengan motor modify si Yin ni. Dia merangkak macam ni tau. Lebih kurang macam tu lah. Astaghfirullahalazim. Aku dengar kisah si Yin ni pun tersentak juga aku. Kalau dibayangkan dalam situasi tu, seram betul lah. Jadi si Yin ni memang taklah nak kekalkan dalam kelajuan yang sama. Terus pulas, pecut, apa nak jadilah. Sampai je postguard kolej kediaman Wang Hulu ni, diorang tengok dah tak ada dah benda tu.
Yin dan kawan di hati ni ambil keputusan. Esok paginya diorang lalu balik jalan tu. Sebab diorang nak pastikan berbola api yang diorang nampak tu sebenarnya kawasan apa. Masa diorang datang balik, baru diorang perasan dengan jelas, diorang dapat lihat dengan jelas kawasan bola api yang naik ke atas macam ni, macam tu masa malam tu adalah kawasan perkuburan dan juga hutan-hutan. Itu gangguan baju putih, seakan-akan Pontianak yang sedang berangkat dengan kelajuan mak rempit. Belum lagi gangguan yang lainnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا